Bismillahirrahmanirrahim. Pergi merantau ke Pekan Dato' singgah sebentar mencari kuini. Kalau tidak kerana pidato, tidak mungkin saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peneraju majlis, barisan penerima hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan edaran jamnya, dan warga hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Berdirinya saya di atas pesanda indah ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa di Martabat Nusa Berdaulat. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, bahasa-bahasa lain dengan gahnya mendapat tempat di pentas-pentas antarabangsa. Begitu juga hari ini, saya akan membuka mata kepala seluruh hadirin dalam dewan ini betapa bahasa Melayu juga merupakan bahasa utama yang dikagumi dan mendapat perhatian dunia. Malah pernah menjadi lingua franca pada sewaktu-waktu dulu dengan kefungsiannya yang tersendiri. Namun, adakah generasi hari ini menyedari dan menyanjung tinggi bahasa yang dituturkan oleh 200 juta umat manusia di seluruh pelosok dunia, ceruk dan pulau? Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, sebelum isi menyusul hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina mauduk pidato saya pada hari ini agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya peta berkata-kata seperti kata orang dahulu kala. Yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambil-ambil, yang pendek tidak terinjau-injau. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, istilah martabat bolehlah didefinisikan sebagai kedudukan dalam masyarakat. Manakala maksud bahasa pula ialah satu sistem lambang-lambang yang arbitrari, mempunyai makna dan difahami maknanya dan digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam komunikasi mereka. Nusa pula merujuk kepada tanah air dan berdaulat adalah mempunyai kuasa tertinggi. Secara tuntasnya, bahasa ialah alat komunikasi yang berkedudukan tinggi, dapat difahami dan digunakan oleh semua anggota dalam masyarakatnya. Merujuk konteks negara Malaysia, bahasa Melayu mempunyai kedudukan tertinggi dalam pelbagai bidang. Dapat difahami dan digunakan oleh setiap orang, lebih-lebih lagi bagi mereka yang berstatus warga negara Malaysia. Warga Dewan sekalian, wacana saya yang pertama ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang menunjukkan identiti nasional dan lambang bagi sesuatu bangsa atau negara. Dalam perkara 152 menjelaskan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan perlu ditulis dalam apa-apa tulisan yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Maka terbuktilah bahasa Melayu ialah lambang kebebasan dan kedaulatan bagi para penjajah. Ditinjau dalam sejarah kerajaan Melayu terdahulu, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Ia digunakan oleh semua kaum untuk urusan pentadbiran dan perdagangan. Kedaulatan bahasa Melayu muncul apabila bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia, Indonesia, negara Brunei Darussalam dan Singapura. Wacana saya yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi merupakan bahasa yang diberikan status sedemikian secara sah oleh sesebuah negara, negeri atau wilayah. Bahasa rasmi digunakan dalam urusan rasmi seperti dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran, sistem pendidikan, urusan perdagangan dan perusahaan, kehakiman, upacara rasmi dan antarabangsa. Bagi sesetengah negara, bahasa rasmi digunakan oleh kerajaan dan pemerintah dalam dokumen rasmi berbanding penggunaan bahasa kebangsaan.
Cuba kita renung, bukakan mata, celikkan minda. Dalam mesyuarat kerajaan persekutuan dan persekutuan negeri, di persidangan-persidangan, seminar-seminar di parlimen, bahkan dalam perbicaraan di mahkamah, mesti diutamakan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa selain bahasa Melayu adalah menyalahi Artikel 152 Perlembagaan Malaysia. Sesiapa yang membelakangkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi negara, termasuk pemimpin negara itu sekalipun, mereka adalah penjenayah negara yang mesti dihukum. Dengan hujah tersebut, terbukti lagi jelas dan nyata betapa bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam urusan pentadbiran negara. Sidang warga Dewan yang dimuliakan, bahasa Melayu merupakan citra perpaduan adalah isi terakhir yang akan cuba saya bawakan pada hari ini. Bahasa Melayu memberi negara dan rakyat di Malaysia pengiktirafan bahawa kita adalah negara unik yang bertamadun dan maju tatkala tanah air dijajah oleh orang Inggeris mengamalkan dasar pecah dan perintah. Bahasa inilah yang memungkinkan perpaduan dicapai. Rakyat tanah Melayu dibahagikan mengikut industri dan penempatan. Pertanian di luar bandar dijaga oleh orang Melayu, orang Cina pula di bandar-bandar berasaskan pelombongan, orang India pula bekerja di ladang-ladang teh dan getah. Secara geografi, situasi ini hampir mustahil untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat yang hidup di lokasi berlainan. Maka dengan ini, perpaduan adalah menjadi taruhan terbesar untuk mencapai kemerdekaan dari para penjajah. Bahasa Melayu adalah bahasa yang menjadi pemangkin perpaduan di Malaysia. Oleh sebab keseluruhan ahli masyarakat diberikan satu bahasa untuk digunakan sebagai bahasa pengantara. Maka kemesraan dan keakraban terjalin dalam masyarakat. Kunci perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama di Malaysia terletak pada bahasa kebangsaan negara ini. Demikianlah kupasan demi kupasan telah saya kemukakan bagi membuktikan bahasa Melayu mampu mengangkat bahasa dan bangsa di bumi Malaysia ini. Semoga bahasa Melayu akan terus dimartabatkan agar bahasa ini kekal terpelihara dan dikagumi seantero dunia. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dengan berakhirnya pantun tersebut, maka berakhirlah pidato saya pada hari ini. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya terlanjur kata, tersilap bicara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.